Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Yasin Nizamuddin dari SMK Arsyad kelas 3 Arif. Kali ini saya akan menerangkan tentang perkembangan bandar di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Perkembangan sistem pengangkutan menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan kawasan yang lain. Bandar-bandar ini dihubungkan antara satu sama lain dengan rangkaian landasan kereta api dan jalan raya yang dibina oleh British. Kesannya, perniagaan dan perdagangan antara bandar berkembang pesat. Perkembangan bandar di negeri-negeri Melayu. Bandar-bandar dihubungkan dengan kereta api dan jalan raya. Bandar-bandar baharu muncul sebagai pusat perniagaan, kewangan, pendidikan dan pentadbiran. Contohnya, Bandar Kuala Lumpur, Seremban, Taiping dan Ipoh. Hal ini membawa perubahan yang besar dalam demografi masyarakat di negara kita. Perkembangan kemajuan bandar negeri-negeri Melayu. Ini adalah salah satu contohnya. Kuala Lumpur pada tahun 1884 dan Kuala Lumpur pada tahun 2017. Perkembangan bandar di negeri Sarawak. Di Sarawak, bandar tertumpu pada kawasan ekonomi. Kuching menjadi ibu negeri Sarawak. Penduduknya terdiri daripada orang Melayu dan Cina. Banyak rangkaian jalan raya dan bangunan kerajaan dibina di Kuching pada pertengahan abad ke-19. Bandar Sibu muncul pada tahun 1842. Pada tahun 1900 pula, ramai orang Cina berpindah ke Sibu untuk menjalankan aktiviti perdagangan. Bandar Miri muncul pada abad ke-20 kerana penemuan petroleum pada tahun 1910. Perkembangan kemajuan bandar negeri Sarawak. Banyak perubahan yang boleh dilihat di negeri Sarawak, antaranya Bandar Kuching, Bandar Sibu, dan Bandar Miri. Perkembangan kemajuan bandar di negeri Sabah. Bandar-bandar di Sabah mula muncul menjelang akhir abad ke-19. Jesselton atau nama kininya Kota Kinabalu merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan yang penting di Sabah. Nama asal Jesselton ialah Jesseltown, bersempena dengan nama Charles Jessel yang membina bandar itu. Perladangan getah dan pembinaan landasan kereta api memberikan sumbangan besar kepada kemajuan Jesselton. Perkembangan kemajuan bandar negeri Sabah. Ini adalah contoh bandar Jesselton pada abad ke-19 dan yang ini adalah bandar Jesselton pada tahun 2017 atau bandar Kota Kinabalu pada tahun 2017. Berikut adalah perkembangan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Negara kita mempunyai penduduk yang berbilang kaum yang mempunyai latar belakang keturunan budaya dan agama yang berbeza. Kedatangan buruh dari negara lain adalah disebabkan perkembangan industri biji timah dan getah semasa pentadbiran British. Kemasukan buruh dari negara lain telah melahirkan masyarakat yang majmuk di negara kita. Contoh satu ialah bangsa Cina yang tertumpu di kawasan bandar dan pekan yang mempunyai banyak peluang ekonomi. Mereka terlibat dalam sektor pertanian, perniagaan, perusahaan, harta tanah, perbankan dan menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan. Contoh kedua adalah bangsa Melayu yang menetap di kampung dan sebahagiannya di kawasan bandar dan pekan. Mereka terlibat dalam sektor perikanan, pertanian, perniagaan, perusahaan, harta tanah, perbankan dan menjadi ahli profesional dalam pentadbiran dan syarikat swasta. Contoh ketiga adalah bangsa India. Pada mulanya mereka tertumpu di kawasan perladangan dan kini menduduki kawasan di pekan dan bandar.
Mereka terlibat dalam sektor peladangan, pengangkutan, dan berbagai pekerjaan dalam sektor swasta dan kerajaan. Dan berikut merupakan peratusan penduduk di Tanah Melayu mengikut kaum pada tahun 1911 hingga 1941. Kedua adalah dari segi bahasa. Setiap kaum bersikap terbuka dan menerima bahasa kaum lain. Setiap kaum bertutur serta memahami bahasa Melayu dan mereka juga boleh menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Akhir sekali adalah elemen kewarganegaraan dan nilai civic dalam subtopik ini, yaitu perpaduan dalam kalangan rakyat dalam negara amat penting untuk memastikan keamanan dan keharmonian dalam negara dapat dicapai, malah dapat menarik kedatangan pelabur dan pelancong asing. Ini adalah perkembangan pendidikan negeri-negeri Melayu. Sistem pendidikan vernacular ialah sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa penghantar. Sistem ini dilahirkan oleh masyarakat yang berbilang kaum di negara kita dan terbahagi kepada 3, yaitu Sekolah Vernacular Cina, Sekolah Vernacular Tamil, dan Sekolah Vernacular Melayu. Sekolah Vernacular Melayu. British tidak berminat untuk memajukan orang Melayu dalam pendidikan. Pendidikan hanya bertujuan menjadikan orang Melayu mempunyai pengetahuan asas membaca, menulis, dan mengira. Sekolah hanya peringkat rendah. Kurikulum terbatas sesuai dengan cita-cita British menjadi anak Melayu. Sebagai petani lebih baik daripada bapanya dari segi pelajaran. Manakala sekolah vernacular Cina pula dibuka di bandar atau tempat tinggal mereka yang dibiayai oleh saudagar dari China. Kurikulum yang digunakan, guru yang mengajar, serta buku teks dibawa dari China. Melalui enakmen pendaftaran sekolah pada tahun 1920 untuk menyekat pengaruh komunis di sekolah Cina. Segala aktiviti dan pertubuhan sekolah Cina dikawal oleh kerajaan. Masyarakat Cina di negeri-negeri selat pula lebih cenderung menghantar anak mereka ke sekolah Inggris. Sekolah Vernacular Tamil. Ordinan Buruh pada tahun 1912 mewajibkan majikan ladang mendirikan sekolah Tamil di ladang. Pendidikan Tamil hanya terbatas peringkat rendah. Kurikulum, buku teks, dan guru dibawa dari India. Pendidikan Tamil hanya terbatas di sekolah rendah. Dan sekolah vernacular Inggris pula didirikan di kawasan bandar. Penang Free School merupakan sekolah Inggris pertama di Tanah Melayu pada tahun 1816 dan Melaka Free School pada tahun 1826. Lulusan sekolah Inggris berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negara dalam bidang pentadbiran dan kejuruteraan, serta berpeluang berkhidmat dengan kerajaan. Sekolah Vernacular Inggris.
Kolej Melayu Kuala Gangsar ditubuhkan untuk anak-anak raja dan bangsawan bermatlamat melahirkan pentadbir Melayu berpendidikan Inggeris. Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim dan Maktab Perguruan Perempuan Melaka juga dibuka untuk melatih guru sebelum dihantar ke sekolah vernacular. Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim dan Maktab Perguruan Perempuan Melaka dibuka untuk melatih guru sebelum dihantar ke sekolah vernacular. Sekian dan terima kasih. Perkembangan pendidikan Sarawak dan Sabah. Sarawak. Terdapat lebih 20 sekolah didirikan oleh Mubalik seperti St. Thomas, Kuching, St. Paul, Banting, dan St. Teresa untuk anak perempuan. Sekolah Melayu pertama, Sekolah Abang Kasim di Kampung Jawa, Kuching. Madrasah Melayu ditubuhkan untuk melatih orang Melayu menjadi guru sekolah dan native officer. Sekolah Cina ditubuhkan di Bau oleh orang Cina 1870. Sabah. Mubalik Kristian mendirikan beberapa sekolah seperti Sekolah Rendah St. Mary dan Sekolah Lelaki St. Michael. SBUB membuka sekolah Melayu di Papar dan Kota Belud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yasin Nizamuddin dari SMK Arsyad, kelas 3 Arif. Kali ini pula, saya akan menerangkan tentang perkhidmatan kesihatan di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Kedatangan buruh asing, pembukaan kawasan hutan, pembinaan pertempatan baharu dan kekurangan air bersih menyebabkan merebaknya penyakit berjangkit. British membangunkan perkhidmatan perubatan untuk mengawal wabak penyakit tersebut. Perkhidmatan kesihatan di negeri-negeri Melayu. Hospital terawal di Malaysia dibina di Taiping dan Kuala Lumpur. Pusat kesihatan kecil turut dibina di bandar-bandar lain seperti di Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Institut Penyelidikan Perubatan dibina di Kuala Lumpur untuk mengkaji punca penyakit dan langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil. Terdapat hospital persendirian yang dibina oleh Kapitan Cina Yap Kuan Seng seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur dan hospital-hospital persendirian yang lain yang dibina oleh Taukeh Loh Keh Yew, Taukeh Loh Chin Keng dan F.E. Maynard. Sanitary Board ditubuhkan di Kuala Lumpur untuk mengawasi kebersihan dan kesihatan bandar. Jabatan Kesihatan mengawasi aspek kesihatan penduduk bandar. Gambar ini merupakan Institut Penyelidikan Perubatan yang ditubuhkan pada tahun 1900 di Kuala Lumpur. Dan gambar yang di belakang ini pula merupakan Hospital Taiping yang dibina pada tahun 1878 di Perak. Gambar ini pula merupakan Ibu Pejabat Sanitary Board pada tahun 1911 di Kuala Lumpur dan gambar yang di belakang ini pula merupakan Hospital Tung Shin pada tahun 1881 di Jalan Sultan, Kuala Lumpur. Perkhidmatan kesihatan di negeri Sarawak. Pentadbiran Brooke membina hospital di Kuching pada tahun 1900 dan Sibu pada tahun 1913. Sarawak Shell Oilfields Limited membina hospital di Miri. Hospital Raja Brooke Memorial yang dibina pada tahun 1925 merupakan satu-satunya tapak penempatan kusta di seluruh Borneo. Gambar ini merupakan hospital yang dibina di Kuching, Sarawak. Perkhidmatan kesihatan di negeri Sabah. William Hood Treacher, Governor pertama SBUB membina hospital di Kota Kinabalu
Sandakan, Beaufort, Tawau dan Kudat. Perkhidmatan di Pensari diwujudkan di Tambunan, Kota Belud, Sepitang, Keningau, Papar dan Ranau. Gambar ini merupakan hospital pertama di Jesselton yang dibina daripada kayu. Pembinaan penjara. Negeri-negeri Melayu. Pulau Pinang menjadi pusat menempatkan banduan dari India di Fort of Cornwallis. Banduan dijadikan buruh murah membina pelabuhan, bangunan, jalan raya, landasan kereta api dan penjara. Penjara Taiping dijadikan pusat penahanan hukuman lama bagi negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Sarawak. Semasa pemerintahan dinasti Brooke, penjara Sibu dikenali sebagai Rumah Pasong. Rumah Pasong yang awal dibina pada tahun 1890 dari tahun 1918 hingga 1963. Rumah Pasong ditadbir oleh pegawai daerah. Sabah. Di Sabah, syarikat British Borneo Utara membina The Square Tower pada tahun 1879. Pada tahun 1879 juga penjara Taiping dibina bagi menempatkan pesalah yang dijatuhkan hukuman.